Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Kali ini cikgu bawakan tajuk asas nombor dengan subtopik ialah operasi penambahan dan penolakan. Okey, yang ini kita akan lihat operasi tambah dan tolak untuk pelbagai asas. Okey, jadi untuk kedua operasi ini saya mulakan dengan operasi tolak sebab saya rasakan operasi tolak lebih mudah dan senang untuk difahami. Okey. Jadi saya buat operasi tolak dahulu. Yang pertama saya akan buat untuk asas 10. Kerana asas 10 ini ialah nombor biasa. Nombor yang kita biasa gunakan selama ini. Ya. Contohnya dekat sini ialah 73 tolak dengan katalah sini 46. Okey, ini nombor biasa. Tak perlulah gunakan kalkulator ya, sebab saya nak tunjukkan dekat sini bagaimana prosesnya kalau penolakan asas 10 supaya kita lebih jelas untuk kita buat asas-asas yang lain nanti. Jadi yang pertamanya kita susun dia dulu bentuk macam ni, bentuk lazim macam ni, mengikut nilai tempat dia. Ini sebab dia asas 10, jadi saya tak tulislah asas 10 bawah ni. Ini nombor yang biasa kita jumpa sebelum ini. Okey, jadi dekat sini bila kita nak buat tolak 3 tolak 6, kita kata tak boleh sebab 3 kurang dari 6, jadi kita pinjam dari sebelah sini. Itu biasa kita lakukan sebelum ini kan, kita pinjam dari sini. Bila kita pinjam dari sini, kita dapat 10, betul tak? Sini akan jadi 13. Jadi bermaksud bila asas 10, setiap kali kita pinjam di sini, yang ini akan jadi 6, dari 7 akan jadi 6, berkurang 1. Dan bila pinjam, kita dapat 10. Sebab apa? Sebenarnya dia adalah asas 10. Bila pinjam, kita dapat 10. 10 tambah 3 ialah 13. Bila 13 tolak dengan 6, ialah kita dapat 7. Sebab 10 tambah 3, 13. 13 tolak 6 ialah 7. Jadi yang tinggal sini ialah 6. 6 tolak dengan 4 ialah 2. Okey, inilah nombor yang biasa dalam asas 10. Bila kita tak boleh nak tolakkan 3 dengan 6, kita akan pinjam. Dan bila kita pinjam, kita dapat 10. Okey, jadi sekarang saya pergi kepada asas yang lain. Okey, pergi kepada contoh yang kedua, iaitu penolakan untuk asas 2. Okey, diberi dekat sini nombornya 1001 asas 2 tolak dengan 101 asas 2. Jadi kalau kita jumpa tambah ataupun tolak, kita buatkan dia dalam bentuk macam ni. Yang tolak ke bawah macam ni. Okey, jadi yang ini senang sahaja. Jadi kita dapat yang ini bila 1 tolak dengan 1 dah tentulah kosong. Okey, kita dapat kosong. Kosong tolak kosong ialah kosong. Okey, bila kosong tolak 1 dah jadi masalah. Sebab ini kosong, nak tolak dengan 1 tak boleh, jadi kita kena pinjam dari sebelah. Kalau asas 10, bila kita pinjam, kita dapat 10. Jadi bila kosong ini asas 2, kita tak boleh nak tolak dengan 1, kita pinjam sebelah. Bila kita pinjam dari sebelah, kita dapat, sebab dia asas 2, kita dapat 2. Kalau asas 10 pinjam, kita dapat 10. Kalau asas 2 pinjam, kita dapat 2. Jadi bila kita pinjam, yang sini dah kurang, jadi kosong. Okey, jadi sini jadi 2. 2 tolak dengan 1 jadi 1. Jadi jawapannya ialah 100 asas 2. Okey. Kita pergi contoh yang ketiga. Okey, soalannya yang ketiga ini ialah kita penolakan untuk asas 4. 213 asas 4 tolak dengan 120 asas 4. Okey, jadi kita tolakkan 3 tolak 0. Kalau yang atas ni besar, kita boleh tolakkan macam biasa saja. 3 tolak 0 ialah 3. 1 tolak 2 tak boleh sebab ni kecil. Jadi bila kecil, kita pinjam. Bila asas 10 dapat 10, kita pinjam. Asas 2, kita dapat 2. Asas 4, bila kita pinjam daripada sebelah sini, yang ini akan berkurang jadi 2, jadi 1. Dan bila kita pinjam, kita dapat, kalau asas 4, maksudnya kita akan dapat 4. 4 tambah dengan 1 ialah 5. So 5 tolak dengan 2 ialah 3. Okey, dan 1 tolak 1, 0. 0 tu ayah tulislah. Jadi dekat sini asas 4. Asas tu tulis ke bawah sikit. Kecil dan ke bawah. Okey, asas 10 saya tak tulis asas ya. Itu nombor yang biasa. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Jadi inilah jawapannya, iaitu 3 asas 4. Okey, contoh yang keempat. Kita lihat penolakan untuk asas 5. Dia mesti tolak asas yang sama lah baru kita boleh tolakkan. Okey, jadi 4023 asas 5 tolak dengan 1433 asas 5.
Okey, jadi kita tolakkan sekarang. 3 tolak dengan 3, kita dapat kosong. Okey. Kemudian 2 tolak dengan 3, tak boleh. Kena pinjam dari sebelah sini. Tapi sebelah sini kosong. Kena pinjam dari sebelah sini. Okey, jadi bermaksud bila ini nak pinjam dari sini tak boleh, yang ini kena pinjam dari sini. Okey, yang ini bila pinjam dia jadi 3. Yang ini sebab dia asas 5, maka sini akan dapat 5 lah. Bila setiap kali pinjam akan dapat yang asas ikut asas dia. Okey, jadi bila pinjam sini, sini akan beri sini 5. Seterusnya, nak pinjam yang ini 2, nak tolak 3 tak boleh, kena pinjam dari sini. Maka sini akan jadi 4, ini akan dapat 5 semula. Jadi 5 ni kita campurkan dengan 2 jadi 7. 7 kita tolak dengan 3 dapat 4. Okey, kemudian yang ni tadi dari 5 sebab dah pinjam dia dah jadi 4. So 4 tolak 4, kosong. Dan yang akhirnya ini 3 tolak dengan 1 ialah 2. Jadi jawapannya ialah, jadi inilah jawapannya dan jangan lupa tulis asas 5. 2040 asas 5. Okey, seterusnya contoh yang kelima. Okey, seterusnya kita lihat penolakan nombor yang melibatkan asas 8 iaitu 6710 asas 8 tolak dengan 234 asas 8. Jadi di sini, kosong nak tolak dengan 4 tak boleh, kena pinjam dari sebelah. Bila pinjam dari sini, sebab dia asas 8, bila kita pinjam, kita dapat 8. Jadi yang ini, kosong lah jadinya, sebab dah pinjam. Okey, jadi kita teruskan 8 tolak dengan 4 ialah 4. Okey, sekarang ni kosong, tolak 3 tak boleh, kena pinjam dari sini. Okey, bila pinjam, yang ini akan jadi dari 7 jadi 6. Kemudian yang ini bila pinjam, sebelah sini akan dapat, sebab asal 8, maka sini akan dapat jadi 8. Okey, 8 tambah kosong, 8. Ini 8 Okey, 8 tolak 3 ialah 5. Okey, yang ni tadi dah tinggal 6. 6 tolak 2 ialah 4. Dan akhir sekali, 6 ni tolak kosong ialah 6. Jadi jawapannya ialah 6, 4, 5, 4 asas 8. Okey. Okey, contoh untuk tolak ni yang terakhir. Saya tunjukkan bagi penolakan asas 7. Asas 7 dengan asas 7. 640 asas 7. Tolak dengan 125 asas 7. Tolak. Jadi kena pastikanlah asas operasinya tambah ataupun tolak. Jangan keliru. Jadi di sini, kosong nak tolak dengan 5 tak boleh sebab kosong ni lebih kecil. Jadi kita kena pinjam dari sebelah sini. Ini macam zaman-zaman dulu kita buat. Bila tak cukup, kita pinjam dari sebelah. Tapi zaman sekarang ni orang kata guna kalkulator saja cepat. Tapi untuk yang ini, kita kosong tolak 5 tak boleh. Kita pinjam dari sini, 4 berkurang jadi 3. Okey, jadi yang ini akan beri sebelah sini. Bila setiap kali dia pinjam sebelah, dia akan dapat 7. Sebab asasnya asas 7. Jadi sini akan jadi 7. 7 tambah dengan kosong 7. Jadi 7 tolak dengan 5 ialah dapat 2. Jadi ini tinggal 3. 3 tolak dengan 2 ialah 1. Dan 6 tolak dengan 1 ialah 5. Jadi jawapannya 5, 1, 2 asas 7. Okey, jadi itu dia. Saya tak tunjukkan untuk semua asas, tetapi prinsip yang digunakan adalah sama. Kalau asas 10, pinjam dari sebelah, kita dapat 10. Kalau asas 2, pinjam dapat 2. Asas 4, pinjam dapat 4. Okey, begitulah yang seterusnya lain-lain. Sampai yang akhir tadi, bila asas 7, kosong tolak 5 tak boleh, kita pinjam dari sebelah. Bila pinjam, yang ini tetap akan berkurang 1. Tetapi bila dia pinjam dari sebelah, dia akan dapat 7. Sebab ini asas 7. Okey. Yang seterusnya, kita nak lihat pula bagaimana operasi tambah. Dalam operasi tambah, okey, saya tunjukkan yang pertama, iaitu yang melibatkan asas 10. Penambahan yang nombor biasa yang sebelum ini. Okey, supaya kita boleh kaitkan nanti untuk asas-asas yang lain. Jadi di sini kalau asas 10, 9 tambah 5 ialah 14, betul? Tapi kita tak tulis 14 dekat sini. Kita tulis 4 saja. Sedangkan dia 14. Mana bagi lagi 10? 10 itu dia bawa sebelah sini. Naik 1 dekat sini. Okey, asalnya 9 tambah 5 ialah 14. Cuma kita tulis 4 saja. Oleh kerana dia 14, mesti ada 10 lagi. 10 itu, sebab dia asas 10, yang 10 itu naik ke sini. Okey, jadi sekarang 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya ialah 64.
Okey, jadi ini ialah kalau asas 10. Prinsip yang sama digunakan untuk asas yang lain juga. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua iaitu penambahan untuk asas 2. 101 asas 2 tambah dengan 11 asas 2. Okey, sekarang kita tambahkan 1 tambah dengan 1 sepatutnya 2. Tapi kita tak boleh tulis 2 sebab asas 2 nombor yang boleh digunakan hanya 0 dan 1. Nombor yang boleh digunakan ialah 0 dan 1. Jadi kalau 1 tambah 1 2, kita tak boleh tulis 2. Jadi kalau 2 bermaksud dia dah lebih. Macam ni tadi, kalau lebih daripada 10, 10 tu naik kat sini. Kalau lebih daripada 2, dia dah naik ke sini. Ke sebelah sini. Okey. Jadi kita tulis dia sebagai 0 dekat sini. Okey. 2 sebab tak boleh tulis 2, dia naik ke sebelah ni. Tapi bukan kita tulis 2, tapi kita tulis 1. Okey, kemudian 1 tambah 1 lagi sekali 2. Macam mana nak tulis 2? Sini 0, 2 tolak dengan 2 jadi 0, naik ke sini 1. Okey, jadi 1 tambah 1 2, jadi 2 ditulis sebagai 0 1. Okey, jadi asasnya ialah asas 2. Jadi untuk lebih mudah saya buatkan macam ni. Kalau 1 tambah dengan 1 asas 2, dia akan jadi 0 1. Okey, jadi satu lagi ialah apabila kita tambah 1 tambah 1 tambah 1. Okey, tambahkan semua ni adalah asas 2 dan hasilnya ialah 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi kita tak boleh tulis 3. Yang kita boleh tulis ialah 1 1 asas 2. Nanti ada yang tanya, kenapa macam ni? Kenapa 2 tulis 1 0? Kenapa 3 tulis 1 1? Okey, sebenarnya dia merujuk kepada, sebab dia asas 2 kan? Jadi dia merujuk kepada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa 0 nilainya ialah, okey, saya buat macam ni ya. 2 kuasa 0 nilainya ialah 1 dan 2 kuasa 1 nilainya ialah 2. Jadi untuk yang ini tadi, bila 1 tambah 1 ialah 2, 2 itu bermaksud ini ada, ini tak ada. Jadi ditulis sebagai 1 0 asas 2. Jadi kalau 3, 1 tambah 1 tambah 1 ialah 3, kita tak tulis 3 tetapi kita tulis 3 ialah 2 ada, 1 pun ada. Sebab 2 tambah 1 ialah 3, jadi 2 ni ada. Asas 2. Jadi kalau nak tulis 3, dia tulis sebagai 1 1 asas 2. Jadi 1 0 ini sama nilainya dengan nombor 2. 1 1 ni sama nilainya dengan 2 tambah 1 iaitu 3 nombor biasa. Okey. Okey, sekarang kita tengok tadi asas 2 ni saya buat 2 contohnya. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua. Tengok awak faham tak berkaitan penerangan saya tadi. Jadi dekat sini soalannya 1011 asas 2 tambah dengan 111 asas 2. Jadi 1 tambah 1 ialah 2 dan 2 ditulis sebagai 1 0. 0 tu tulis di sini, 1 ni naik dekat atas. Okey, kemudian 1 tambah 1 tambah 1 ialah 3. Okey, dan 3 itu ditulis sebagai, ini ada, ni ada, 1 1. 3 ditulis sebagai 1 1. Jadi 1 tu tulis di sini, yang satu lagi naik ke atas. Jadi 1 tambah 1 2, lagi sekali jumpa 2 dan 2 ditulis sebagai 0 1 0 1 naik ke atas. Jadi 1 tambah 1 ialah 2 lagi sekali dan tulis dia sebagai 0 1 0 1 asas 2. Okey, itu ialah operasi tambah untuk asas 2. Okey, contoh yang ketiga, saya lihat penambahan untuk asas 3. 201 asas 3 tambah 212 asas 3. Okey, bila asas 3, dia merujuk kepada, sebab asas 3 kan, jadi 3 kuasa 0, 3 kuasa 1. Saya buat garis macam ni, buat begini. 3 kuasa 0 ialah 1 dan 3 kuasa 1 ialah 3. Okey. Jadi bila saya tambahkan di sini, okey, bila saya tambahkan 1 tambah 2 jadi 3. Asas 3 tidak boleh ada nombor 3. Jadi 1 tambah 2 3. Kalau tengok dekat sini, 3 cara penulisannya ialah ini ada 1 untuk tulis 3, yang ini tiada.
Nanti kalau dua-dua ada, dia jadi 3 tambah 1, dia jadi 4. Okey, jadi ini ada, ini tiada. Jadi ini maksudnya nombor 3. 1, 0 ini bersamaan dengan nombor 3. Kalau asas 3 lah. Jadi, yang di sini cara penulisannya, kalau 1 tambah 2 ialah 3. Kita tak boleh tulis 3, tetapi kita tulis 0, 1. 0 di sini, 1 naik ke atas. Jadi kalau 1 tambah 1 ialah 2. Kalau nombor dia dapat kurang dari 2 tak ada masalah. Kurang dari 3 sebab dia asas 3. Kurang dari 3 tak ada masalah. Kita tulis je nombor tu terus. 1 tambah 1 ialah 2. Tulis terus. 2 tambah 2 ialah 4. 4 tak boleh tulis sebab ini asas 3. Tidak boleh ada nombor yang lebih besar daripada nombornya tak boleh 3, tak boleh 4. Mesti nombornya 0, 1, 2. Paling besar pun nombor 2. Okey, sebab asas 3. Jadi 2 tambah 2, 4. Cara penulisannya ialah kalau nak 4, ini ada, ini mesti ada. 3 tambah 1 ialah 4. Jadi sini ada, sini pun mesti ada. Okey, jadi 1 asas 3 adalah bersamaan dengan 4. Jadi cara penulisannya 2 tambah 1, 2 tambah 2 ialah 4. Cara penulisannya ialah 1, 1. Jadi 1, 1. Asas 3. Okey. Jelas tak? Saya harap awak semua tak keliru. Kita lihat contoh yang seterusnya. Kita lihat pula penambahan untuk asas 5, iaitu contoh soalan 140 asas 5 tambah dengan 342 asas 5. Okey. Jadi di sini kita tambahkan 0 tambah 2. Kalau dikurang daripada 5 tak ada masalah. 0 tambah 2 kita tulis je terus, iaitu 2. Okey. Kemudian 4 tambah dengan 4. 4 tambah 4 ialah 8. 8 ialah suatu nombor yang lebih dari 5. Okey, jadi kita tak boleh tulis 8. Jadi apa yang boleh kita buat ialah saya tunjuk dekat sini. Kalau sebagai asas 5, 5 kuasa 0, 5 kuasa 1. Jadi sini adalah persamaan 5 kuasa 0 ialah 1, 5 kuasa 1 ialah 5. Okey, jadi cara penulisan kalau nak dapat tulis nombor 8, 4 tambah 4 ialah 8. Tak boleh tulis 8, tetapi kita boleh tulis di sini mengikut asas 5-nya ialah 8. 5 ni mesti ada. Okey, baru 5. Untuk jadikan dia 8, ini nombor 1 ni mesti ada 3. 5 tambah dengan 3 jadi 8. Jadi 1, 3. 1, 3 asas 5 adalah bersamaan dengan 8. Okey, jadi ditulis sebagai 1, 3. 3 tulis di sini. Kemudian 1 ni naik ke atas. Okey, jadi 3 tambah 1 tambah 1 ialah 5. Jadi 5 kita tak boleh tulis 5 sebab asas 5, nombor yang paling besar ialah 4. Digit yang paling besarnya ialah 4. Jadi 3 tambah 1 tambah 1, 5. 5 cara penulisannya ialah ini ada, ini tak ada. Okey, 1, 0 asas 5 adalah bersamaan dengan nombor 5. Jadi ditulis sebagai 1, 0. 1, 0. Asas 5. Okey, contoh yang kelima. Penambahan untuk asas 7. Okey, yang kali ini saya nak tunjukkan kaedah lain bagaimana kita nak menambahkan asas 7. Okey, tambah. Jadi 4 tambah 2 ialah 6. Selagi dia tidak melebihi nombor 7, kita boleh tulis. Jadi 4 tambah 2 ialah 6, kita tulis 6. 0 tambah 5 ialah 5. Sebab dia dua nombor ini tidak melebihi nombor 7. Okey, dan 6 tambah 3 ialah 9. 9 adalah melebihi 7. Jadi satu cara lagi untuk mudah membuat penambahan ialah 6 tambah 3 dapat 9 tadi, kita tolakkan dengan 7. 9 tolak 7 ialah kita dapat 2. Yang 2 ini kita tulis di sini. Okey, kemudian yang lebihan tadi sebab dia berlebih, naikkan 1 di sini. Jadi 1 tambah 1 ialah 2. Jadi 2, 2, 5, 6 asas 7. Ini satu lagi kaedah untuk membuat penambahan. Okey. Okey, seterusnya contoh yang ke-6 ini ialah penambahan asas 8. Jadi kita buatkan ini 6165 asas 8 tambah dengan 143 asas 8. Jadi 5 tambah 3 ialah 8. Jangan sekali-sekali tulis 8 sebab kalau asas 8 digit yang paling besar mesti 7. Tak boleh digit 8. Itu kita dah belajar masa mula-mula sekali dalam asas nombor. Jadi 5 tambah 3 ialah 8. Bila lebih dari 8 kita buat macam ni. 8 kita tolakkan dengan asasnya. Kalau sini tadi, sebab kenapa kita tolak 7? Sebab dia asas 7. Jadi kalau sini asas 8, kita tolakkan dengan 8. Jadi 8 tolak 8 ialah 0. Jadi 0 dekat sini, 1 naik ke atas. Okey, seterusnya 6 tambah 1, 7. 7 tambah 4 ialah 11.
11 ialah lebih dari 8. Jadi kita buat 11 tolak 8. Okey, 11 tolak 8 ialah 3. Jadi yang 3 ini kita tulis di sini. 1 naik ke atas. Okey, jadi 1 tambah 1 tambah 1 ialah 3. Dan ini 6 ni turun terus ke bawah 6. Jadi 6, 3, 3, 0 asas 8. Okey, ini contoh yang terakhir ialah saya tunjukkan bagaimana penambahan untuk asas 9. Iaitu nombornya 485 asas 9 tambah dengan 116 asas 9. Jadi di sini 5 tambah dengan 6 ialah 11. 11 ialah nombor yang lebih dari 9. Jadi apa yang perlu kita buat di sini ialah, tadi 11 kan, jadi 11 sebab dia asas 9, kita tolak dengan 9. Okey, 11 tolak 9 ialah 2. 2 itu kita tulis di bawah ini, 2. 1 naik ke atas. Sebab apa? Sebab dia berlebih daripada 9. Naik 1 atas. Okey, 8 tambah 1 tambah 1 ialah 10. 8, 9, 10. 10 pun berlebih dari 9. Jadi, 10 tolak 9. Kenapa kita tolak 9? Sebab ini ialah asas 9. Kalau asas 8, kita tolak 8. Asas 7, kita tolak 7. Okey, jadi 10 tolak dengan 9. Yang ini tadi, 10 tolak dengan 9 dapat 1. Yang 1 ini kita tulis di sini. 1 lagi naik atas. Sebab apa 1 naik atas? Sebab dia berlebih. Tadi asalnya 10. Okey, naik 1 atas ini. Jadi 4 tambah 1 tambah 1 ialah 6. Di sini 6. Jadi 6, 1, 2 asas 9. Jadi itulah dia operasi tambah tolak. Okey, jadi ikutlah kaedah mana yang mudah untuk buat, sama ada guna kaedah macam ni tadi ataupun kaedah yang macam ni. Terpulang. Jadi saya harap anda semua dah pun jelas bagaimana nak melakukan operasi tambah dan juga operasi tolak untuk asas nombor yang berlainan. Okey, itu sahaja. Saya harap anda semua dah pun jelas dan faham. Jangan lupa untuk like dan subscribe.